Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya daripada kumpulan 3 ingin membentangkan tentang kajian kami yang bertemakan teknologi maklumat dan komunikasi penggerak kesepaduan sosial. Tajuk kajian kami ialah kesedaran orang ramai yang semakin meningkat terhadap isu teknologi maklumat dan komunikasi bagi kesepaduan kaum. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Faizatul Amira binti Mat Jafri, Jacqueline Lo Yunzi, Kuan Huiru, Filtri Sahira binti Suherman, John Uzi Uzaimi bin Mayau dan saya sendiri Nur Hasmina binti Abu Bakar. Okey, kita masuk kepada pengenalan. Teknologi maklumat dan komunikasi digunakan secara meluas di serata dunia pada zaman sekarang. Hal ini demikian kerana komunikasi dapat menghubungkan masyarakat tak kira dekat maupun jauh. Justru penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi meningkat pada 2021 disebabkan oleh era pasca COVID-19. Hal ini demikian menyebabkan orang ramai berkomunikasi secara atas talian. Kita beralih pula pada penyataan masalah. Oleh sebab penggunaan teknologi maklumat yang berleluasa pada zaman sekarang, maka tiada berlakunya pengawasan yang secukupnya. Justru boleh menimbulkan beberapa isu seperti terdedah kepada jenayah cyber, tertipu dengan kes-kes penipuan cyber, bebas melayari laman lucah dan sebagainya. Oleh itu, banyak pengguna terperangkap dalam isu cyber yang tidak disedari. Antara objektif kajian adalah pertama sekali mengenal pasti faktor-faktor isu teknologi maklumat dan komunikasi terhadap masyarakat. Yang kedua, mengkaji kesan-kesan isu teknologi maklumat dan komunikasi yang timbul dalam kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, mencadangkan langkah-langkah menangani masalah teknologi dan maklumat terhadap masyarakat. Di persoalan kajian pula, apakah faktor-faktor teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan masyarakat terhadap kesepaduan kaum? Selain itu, apakah kesan-kesan isu tersebut kepada kesepaduan kaum? Akhir sekali, apakah langkah-langkah yang patut diambil oleh masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum bagi mengukuhkan kesepaduan kaum? Antara kepentingan kajian ini adalah untuk meningkatkan tahap kesedaran masyarakat yang berbilang kaum tentang isu-isu mengenai teknologi maklumat dan komunikasi bagi memupuk kesepaduan kaum. Hal ini bertujuan bagi mengelakkan berlakunya salah faham antara kaum dalam menyebarkan sesuatu perkara atau berita di sosial media yang boleh mengakibatkan pergaduhan antara kaum. Kesannya, masyarakat yang berbilang kaum hidup dengan harmoni kerana masing-masing saling menghormati agama mereka dan sentiasa berfikiran terbuka menerima agama dan bangsa yang berlainan. Okey, sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan setugas saya yang seterusnya. Okey, saya sambung dekat surutan karya. Okey, yang mana surutan karya ni menyatakan definisi, kesan, kepentingan dan kesedaran orang ramai yang meningkat terhadap isu teknologi maklumat dan komunikasi bagi kesepaduan kaum. Okey, yang mana di sini definisi menyatakan teknologi maklumat dan komunikasi adalah satu teknologi pada masa kini yang banyak membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan dan sebagai satu sistem komunikasi lah dekat semua negara. So, terdapat 3 komponen asas yang mana ia digunakan untuk mengumpulkan maklumat yang hendak digunakan. Okey, lepas tu yang kedua dia memanipulasikan maklumat dan yang ketiga adalah ia sebagai komunikasi yang digunakan dengan secara yang betul. Okey, kesan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi adalah satu, merosakkan diri seseorang akibat kekurangan tidur. Okey, macam mana kita kekurangan tidur, dia akan menjadikan badan kita ni lesu, pemikiran kita serabut. Okey, yang kedua adalah peningkatan melihat video pornografi di kalangan masyarakat sama ada golongan dewasa maupun remaja. Okey, sejak COVID-19 ni kan kita boleh tengok peratusan orang melihat video porno ni adalah meningkat sebab kita tengok kat berita online kan. So dia banyak menceritakan lah kesan banyak peningkatan lah yang berlaku tentang video-video lucah dengan aksi-aksi yang macam-macam lah kan. So yang nombor 3 adalah kecurian data peribadi. Okey, kecurian data peribadi ni mungkin dari masalah kita sendiri ataupun yang mana kita ni macam tak jaga kita punya akaun, macam kita tak selalu update. So bila macam contoh Facebook biasa kan digunakan kan untuk semua
tak kira golongan remaja atau dewasa. So bila kita tak update, kita tak peka dengan Facebook kita ni, senang-senang je orang nak ceroboh. So yang keempat adalah pembangunan negara bergantung pada kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. So seperti kita tahu, data-data negara ni semua dipegang oleh teknologi. So apabila teknologi ni kita digodam, dihackers dengan negara lain, kemungkinan besar negara kita ni akan macam jatuh. So apa perancangan negara tu akan diketahui. Okey. Next adalah kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, kepentingan dia adalah menjadi sistem pentadbiran lebih sistematik. So apabila teknologi ni macam ada, so kita boleh tengok dia akan jadikan sistem pentadbiran kita meningkat, lebih sistematik. So orang pentadbir pun senang nak buat kerja dia kan. Nombor 2 adalah menjadikan hubungan antarabangsa tanpa sepadan. So bila kita guna teknologi, kita guna komunikasi, kita boleh tengok macam sekarang kita WhatsApp kita boleh WhatsApp kat mana-mana. Kita boleh chatting dengan orang tanpa melihat, macam tak payah face to face, boleh bertanya khabar. Lepas tu kita boleh beli barang online dari China, dari semua kan. So kegunaan bagi pelajar. Okey, sekarang ni zaman belajar secara online. So banyak pelajar yang gunakan kan sistem macam Zoom, Google Meet, nak cari-cari bahan rujukan, dan tenaga pengajar juga akan cari bahan rujukan menggunakan teknologi dan maklumat yang sedia ada lah. Okey. Yang last adalah kesedaran menggunakan teknologi dan komunikasi. Okey. Yang mana bila teknologi ni semakin canggih, ia mampu memberi kesedaran kepada pengguna dengan menggunakan ke arah yang baik. Okey, yang kedua, menjadikan teknologi dan komunikasi adalah platform masyarakat berbilang kaum bersatu. So dia boleh jadikan platform kita macam nak bertanya khabar tadi tu, macam tak kisahlah lain agama ke, lain bangsa ke, tanyalah, just kita friendly, kita jadikan dia kawan-kawan. Okey, sentiasa berwaspada apabila menggunakan media sosial, teknologi yang kian maju. So bila dah makin maju ni, sentiasa waspada, sebab ada juga yang lagi pandai menggunakan teknologi, bukan kita je, ada lagi pandai. So kat situ lah akan adanya data kecurian, hack sana sini kan. So generasi kanak-kanak haruslah dipantau dan diajar akan kebaikan dan keburukan menggunakan teknologi pada sini. So ibu bapa juga memainkan peranan kat sini. Kalau boleh anak-anak tu dipantau, sebab anak-anak zaman sekarang lagi pandai daripada yang dewasa. Kerana diorang pandai search yang itu, yang ini kan. Risau diorang tertengok ke video-video yang lucah ke kan. Okey, lepas tu menjaga data peribadi setiap orang supaya tidak terjebak dengan penipuan skamer. Okey. Lepas tu carilah maklumat yang sahih dan kaji terlebih dahulu untuk sebuah isu tersebut. Saya Jacqueline akan meneruskan pembentangan dengan bab 3, metodologi kajian. Menurut Sabita American 2009, metodologi merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu mengikut disiplin yang teratur. Dalam kes kajian ini, seramai 50 orang responden telah dipilih untuk menjawab beberapa soal selidik. Responden ini terdiri daripada rakyat Malaysia yang lebih daripada umur 18 tahun. Pada peringkat umur tersebut, responden dapat membuat keputusan yang rasional dalam menjawab soalan-soalan yang dalam borang soal selidik yang diberikan. Untuk kajian kes ini, sumber premier adalah soal selidik. Dalam kajian ini, borang soal selidik diedarkan untuk memperoleh data dan dianalisis bagi mendapatkan purata indeks berkaitan dengan kesedaran masyarakat terhadap isu teknologi maklumat dan komunikasi bagi kesepaduan kaum. Pemilihan individu yang dilakukan bertujuan bagi mendapatkan taburan secara menyeluruh. Manakala data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpul oleh peneliti dari berbagai sumber yang sedia ada, seperti buku, majalah, internet dan jurnal. Dalam kajian ini, pengkaji telah mendapatkan data dan maklumat sekunder melalui pembacaan dan internet, iaitu dokumentasi dan kepustakaan.
Saya Kuan Hui akan meneruskan pembincangan ini dengan demografi analisis. Yang pertama ialah jantina. Berdasarkan carta pie, kebanyakan responden ialah perempuan iaitu 78% dan 22% adalah lelaki. Seterusnya ialah kaum. Kita boleh nampak bahawa kebanyakan responden adalah Melayu, 22% adalah Cina, 8% adalah India dan 2% adalah kaum lain-lain. Seterusnya ialah agama. Terdapat 70% adalah beragama Islam, 18% adalah beragama Buddha, 6% beragama Hindu, 4% beragama Kristian dan 2% beragama lain-lain. Seterusnya, masa responden melayari laman web dan aplikasi sosial dalam sehari. 6% responden melayari kurang daripada 2 jam, 20% melayari 2 hingga 4 jam, 46% responden menggunakan 4 hingga 8 jam dan 28% responden menggunakan masa lebih daripada 8 jam. Seterusnya, pengetahuan responden tentang isu teknologi maklumat dan komunikasi yang dihadapi oleh orang ramai. 52% responden mempunyai pengetahuan tentang isu tersebut dan selebihnya 48% responden tidak mempunyai pengetahuan tersebut. Saya akan meneruskan pembincangan dengan faktor-faktor isu teknologi maklumat dan komunikasi terhadap masyarakat. Berdasarkan data yang dikumpulkan, terdapat 5 faktor yang telah dianalisis. Pertamanya, berlaku jenayah cyber seperti kecurian maklumat peribadi, penipuan dan sebagainya. Faktor ini telah mendapat kesetujuan jumlah 94%, manakala kesantunan bahasa dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi telah mendapat 82%. Orang ramai terdedah kepada budaya negatif telah mendapat 82% sama dengan faktor yang kedua, manakala faktor keempat menjadi platform sumber pendapatan yang haram seperti skim cepat kaya telah mendapat jumlah 92% bagi kesetujuan. Akhir sekali, kewujudan cyberbully dalam topik yang dibincang di dalam laman sosial mendapat 90% kesetujuan daripada para responden. Secara keseluruhan, faktor pertama telah menjadi majoriti yang disetujui oleh para responden. Dekat dapatan kajian dekat kesan-kesan isu teknologi, maklumat dan komunikasi yang timbul dalam kalangan masyarakat. Kat sini kita boleh tengok, untuk maklumat peribadi disalahguna menyebabkan keruntuhan imej dan nama mangsa, hampir 62% sangat setuju akan kenyataan ini, yang mana seramai 50 orang responden kan, dia menjawab sangat setuju 31 orang, setuju 15 orang, tidak pasti 2, tidak setuju 2 dan sangat tidak setuju adalah 1. Yang kedua adalah kesantunan bahasa dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Sekarang ni kesantunan bahasa sangat merundum kan. So kita tengok 50 responden ini yang menjawab sangat setuju adalah 19 orang mewakili 38%. Setuju 16 orang mewakili 32% dan tidak pasti 11 orang, tidak setuju 3 orang dan sangat tidak setuju adalah seorang. Yang ketiga adalah orang ramai terdedah kepada budaya negatif. Budaya negatif ni kita dah biasa dengar, dekat berita harian pun kita dah boleh tengok banyak sangat isu negatif yang dikeluarkan.
Para responden menyatakan sangat setuju seramai 29 orang, mewakili 58%, setuju adalah 12 orang, 24%, tidak pasti 5 orang iaitu 10%, tidak setuju adalah 4 orang iaitu 8% dan diikuti sangat setuju adalah kosong. Okey. Yang keempat adalah menjadi platform sumber pendapatan yang haram seperti skim cepat kaya. Okey, ni dah biasa dengar, kena tipu semua kan. So kat sini yang sangat setuju adalah 29 orang iaitu 58%. Terus diikuti setuju 17 orang mewakili 34% dan tidak pasti 2 orang dan tidak setuju 2 orang, masing-masing mewakili iaitu 4%. Okey. Nombor 5 adalah kewujudan cyberbully dalam topik yang dibincangkan di laman sosial. Bully ni pun adalah satu kesalahan juga bila kita menggunakan teknologi maklumat ni, komunikasi ni. Okey, yang sangat setuju adalah 30 orang, okey, yang mewakili 60% dan setuju adalah 15 orang, mewakili 30%. Tidak pasti adalah 3 orang mewakili 6%, tidak setuju adalah 2 orang mewakili 4% dan sangat tidak setuju adalah kosong. Okey, purata yang ni kita boleh tengok macam kenyataan 1 4.4, kenyataan 2 3.98, kenyataan 3 4.32, kenyataan 4 4.46 dan kenyataan 5 adalah 4.42. Hello, nama saya John Uzi Uzaimin bin Mayau dan saya akan membentangkan tentang analisis langkah. Seperti yang kita lihat di sini, analisis langkah-langkah dalam menangani masalah teknologi dan maklumat terhadap masyarakat Malaysia. Terdapat 5 langkah-langkah dalam menangani isu ini, iaitu yang pertama, kesedaran masyarakat terhadap isu teknologi dan maklumat harus ditingkatkan lagi. Dan yang kedua, keluarga hendaklah mempraktikkan gaya pertuturan yang sopan dan teratur. Yang ketiga, sistem kawalan teknologi maklumat haruslah diperketatkan dan ditambah sesuaikan lagi. Yang keempat, menyebarkan maklumat yang sahih serta memperketatkan lagi undang-undang berkaitan jenayah cyber. Dan yang terakhir, yang kelima, menetapkan pendedahan kepada masyarakat tentang hukuman penyalahgunaan teknologi seperti Akta Jenayah Komputer 1997 dan Akta Multimedia 1998. Bagi langkah yang pertama, terdapat 2 responden yang tidak pasti dan 11 responden yang setuju, manakala 37 responden yang sangat setuju dengan purata nilai keseluruhan sebanyak 4.7. Yang kedua, terdapat 2 responden yang tidak pasti, manakala 9 responden yang setuju dan 39 responden yang sangat setuju, yaitu dengan nilai purata 4.74. Bagi langkah yang ketiga pula, sebanyak 14 responden yang setuju dan 36 responden yang sangat setuju dengan nilai purata 4.72. Dan langkah yang keempat pula, sebanyak 1 responden yang tidak setuju, 10 responden yang setuju dan 39 responden yang sangat setuju dengan nilai purata 4.74. Dan yang terakhir, 2 responden tidak setuju, 3 responden tidak pasti, 15 responden setuju dan 30 responden sangat setuju dengan nilai purata 4.42. Saya Filoci Saira binti Sulaiman. Saya akan membentangkan untuk bahagian kesimpulan kajian bagi soal selidik yang telah kami lakukan. Kesimpulan kajian untuk analisis tentang faktor-faktor isu teknologi maklumat komunikasi terhadap masyarakat. Terdapat 5 kategori untuk faktor-faktor teknologi maklumat dan komunikasi terhadap masyarakat. Yang pertama, berlakunya jenayah cyber dalam teknologi maklumat dan komunikasi. Yang kedua, kesatuan bahasa dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Yang ketiga, orang ramai terdedah dengan budaya negatif dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Yang keempat, teknologi maklumat dan komunikasi menjadi platform sumber pendapatan yang haram. Yang kelima, kewujudan cyberbully dalam topik yang dibincangkan di laman sosial.
Berdasarkan kajian soal selidik daripada 50 orang responden, data yang diperoleh telah dianalisis dengan berjaya. Graf berikut merupakan hasil data bagi kategori faktor-faktor isu tentang teknologi maklumat dan komunikasi. Daripada kelima kategori ini, kategori keempat merupakan kategori yang mendapat min paling tinggi, iaitu kategori teknologi maklumat dan komunikasi menjadi platform sumber pendapatan yang haram. Sebagai contoh, skim cepat kaya. Seterusnya, kategori kedua yang tertinggi nilai minnya ialah kategori kelima, iaitu kewujudan cyberbully dalam topik yang dibincangkan di laman sosial. Akhir sekali, kategori kedua merupakan kategori yang paling rendah nilai minnya, iaitu kesatuan bahasa dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Kesimpulan kajian untuk analisis tentang kesan-kesan isu teknologi maklumat dan komunikasi terhadap masyarakat. Terdapat 5 kategori bagi kesimpulan kajian untuk kesan-kesan isu teknologi maklumat dan komunikasi terhadap masyarakat ini. Antaranya ialah teknologi maklumat dan komunikasi yang berunsurkan maklumat peribadi disalahgunakan hingga menyebabkan keruntuhan imej dan nama bangsa. Yang kedua, kesantunan bahasa dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Yang ketiga, ketagihan pengguna terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya, teknologi maklumat dan komunikasi yang memberi pengaruh terhadap perkembangan sosial dan permasalahan kesihatan. Yang terakhir, teknologi maklumat dan komunikasi yang memudahkan plagiarisme dalam pendidikan. Berikut merupakan hasil kajian soal selidik kami tentang kesan-kesan isu teknologi maklumat dan komunikasi yang diperoleh daripada kajian ini. Daripada hasil kajian ini, kategori keempat merupakan kategori yang mempunyai nilai min yang tinggi, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi yang memberi pengaruh terhadap perkembangan sosial dan permasalahan kesihatan. Hasil nilai min untuk kategori keempat ini ialah 4.84, iaitu merupakan hampir kesemua responden bersetuju dengan penyataan ini. Seterusnya, kategori ketiga merupakan kategori yang kedua tertinggi nilai minnya, iaitu ketagihan pengguna terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Nilai minnya sebanyak 4.56. Untuk analisis tentang kesan-kesan isu teknologi maklumat dan komunikasi terhadap masyarakat, nilai min yang terendah untuk kajian ini ialah kategori kedua, iaitu kesantunan bahasa dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Nilai min untuk kategori kedua ini merupakan 3.98. Kesimpulan kajian analisis tentang cadangan langkah-langkah isu teknologi maklumat dan komunikasi terhadap masyarakat. Antaranya ialah kesedaran masyarakat terhadap isu teknologi maklumat haruslah ditingkatkan lagi. Yang kedua, keluarga hendaklah memperhatikan gaya pertuturan dan perbualan yang sopan dan teratur. Yang ketiga, sistem kawalan teknologi maklumat haruslah diperketatkan dan ditambah suaikan lagi. Yang keempat, menyebarkan maklumat atau berita yang sahih serta memperketatkan lagi undang-undang jenayah cyber yang semakin meningkat. Yang kelima, menerapkan pendedahan kepada masyarakat tentang hukuman penyalahgunaan teknologi seperti Akta Jenayah Komputer 1997 dan Akta Multimedia 1998. Berdasarkan kajian soal selidik daripada 50 orang responden, data yang diperoleh telah dianalisis dengan berjaya. Berikut merupakan hasil data bagi kategori langkah-langkah. Terdapat 2 kategori untuk langkah-langkah isu teknologi maklumat dan komunikasi mempunyai nilai min yang sama, iaitu kategori kedua dan keempat. Kategori kedua merupakan keluarga hendaklah memperhatikan gaya pertuturan dan perbualan yang sopan dan teratur. Manakala kategori keempat merupakan menyebarkan maklumat atau berita yang sahih serta memperhatikan lagi dalam undang-undang jenayah cyber. Nilai min untuk bagi kategori kedua-dua kategori ini merupakan 4.7. Kedua kategori ini ialah merupakan kategori yang mempunyai nilai min yang tertinggi.
Manakala kategori yang mempunyai nilai min yang paling rendah iaitu kategori kelima, iaitu tentang menerapkan pendedahan kepada masyarakat tentang hukuman penyalahgunaan teknologi seperti Akta Jenayah Komputer 1997 dan Akta Multimedia 1998. Untuk kategori kelima ini, nilai minnya ialah 4.66 daripada 50 responden. Kesimpulannya, penggunaan laman sosial dan teknologi komunikasi melalui internet banyak memberi kesan terhadap corak kehidupan masyarakat di dunia maupun di Malaysia. Media sosial merupakan alat untuk kita berkongsi maklumat dan berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia di alam maya. Sehinggakan pada masa kini, sesiapa yang tidak memiliki laman sosial dianggap ketinggalan zaman. Perkara ini telah memberi banyak pengaruh yang baik maupun yang negatif terhadap masyarakat di Malaysia. Bagaimanapun, ia tergantung kepada pengguna dengan cara mereka menggunakan media sosial atau memanfaatkan kemudahan itu. Namun, impak yang negatif yang wujud kita haruslah hindari, dan kita pihak berkuasa haruslah mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap laman sesawang yang tidak bertanggungjawab. Secara umumnya, kajian yang telah kami lakukan ini telah menghuraikan secara terperinci tentang teknologi maklumat dan komunikasi. Perbincangan dan analisis yang telah kami sampaikan dapat memberikan penjelasan yang mendalam mengenai isu teknologi maklumat dan komunikasi yang dihadapi oleh orang ramai. Oleh itu, media sosial telah menjadi satu keperluan baru dalam kehidupan manusia di zaman sekarang. Sekian, terima kasih daripada saya.